Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Noratini binti Ishak daripada Bahagian Analisis Halal, Pusat Analisis Industri dan Tarif Kastam, Jabatan Kimia Malaysia. Okey, pada hari ini saya nak berkongsilah dengan audiens semua mengenai pemerkasaan teknologi sains dalam penentuan status halal produk. Okey. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh dan menerangkan apa yang kami lakukan di Jabatan Kimia Malaysia, okey, saya ceritakan sikitlah sejarah Jabatan Kimia Malaysia. Okey, Jabatan Kimia Malaysia ni dia bermula dengan penubuhan makmal analitikal di Singapura pada tahun 1885 dan penubuhan makmal analitikal untuk negeri-negeri Selat di Pulau Pinang pada tahun 1905. Jadi kalau mengikut umurnya, Kimia Malaysia ni telah mencapai usianya selama 113 tahun dan kami berbangga untuk menjadi salah seorang daripada warga Kimia Malaysia. Okey, di Jabatan Kimia Malaysia ada pelbagai pusat yang mempunyai peranan dia masing-masing lah, seperti Pusat Analisis Sains Forensik, Pusat Analisis Keselamatan Air, Minuman, Makanan dan Alam Sekitar, Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan dan Pusat Analisis Industri dan Kastam. Dan saya ditempatkan di bawah Pusat Analisis Industri dan Tarif Kastam di bawah Bahagian Analisis Halal. Okey, selain ini empat pusat ni adalah lebih kepada menjalankan analisis saintifik, manakala kita ada 3 pusat ataupun bahagian yang menjalankan pentadbiran lah, contohnya pembangunan teknologi dan maklumat, bahagian khidmat pengurusan dan juga pusat latihan kimia. Okey, secara asasnya Jabatan Kimia ni dia menyediakan perkhidmatan analisis, penyiasatan dan perundingan pihak ketiga dalam bidang saintifik untuk menyokong penguatkuasaan undang-undang dan program yang berkaitan dengan keadilan jenayah, kesihatan, alam sekitar dan perdagangan bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan negara. Jadi fungsi utama kami adalah untuk menegakkan keadilan melalui perkhidmatan sains forensik. Contohnya nanti kalau ada kegiatan jenayah, nak tahu identiti apa semua, boleh hantar ke bahagian perkhidmatan sains forensik. Okey, jadi untuk melindungi, selain itu kami juga ada melindungi kesihatan awam dan alam sekitar. Yang ini pula yang mana contoh analisis air minuman yang kita minum setiap hari itu dianalisis oleh Jabatan Kimia Malaysia lah. Okey, kemudian meningkatkan perkhidmatan saintifik melalui penyelidikan dan jaminan kualiti. Di Jabatan Kimia, kami selain daripada menjalankan analisis rutin, kami juga menjalankan kaedah validasi yang mana sebelum kami mengadaptasikan kaedah kami di dalam analisis rutin, kami perlu menjalankan validasi terlebih dahulu dan mendapat accreditation daripada Jabatan Standard Malaysia di bawah ISO 17025. Okey, dan selain itu kami juga menyokong industri perdagangan menjalankan analisis lah, melalui menjalankan analisis. Contohnya rokok-rokok yang dibeli oleh pengguna sekarang ni, okey, kami jalankan analisis untuk tahu untuk kita tengok dia punya duty, okey. So contoh sekarang macam contoh makanan-makanan kita nak tengok dia ada pencampuran daging lembu ke, daging kerbau ke, okey. Itu antara salah satu yang mana kita nak sokong industri yang mana kita bagi keputusan yang lebih telus lah dan tepat. Okey. So saya ditempatkan di bawah Pusat Sehentian Analisis Halal ataupun kita panggil Bahagian Analisis Halal lah di Jabatan Kimia Malaysia, yang mana dekat di bawah Bahagian Analisis Halal ni kita menjalankan perkhidmatan analisis makmal kepada semua permintaan pelanggan-pelanggan kami, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun daripada swasta. Selain itu untuk seiring teknologi tu kami nak seiring analisis kami dengan teknologi, jadi kami menjalankan penyelidikan dan pembangunan kaedah supaya analisis yang kami jalankan tu adalah tepatlah. Tidaklah kita nak gunakan kaedah yang 10 tahun lepas. So kita sentiasa di Pusat Analisis Halal ni kita sentiasa update kita punya teknik pengesanan tu. Okey, selain daripada tu kami juga Pusat Analisis Halal ni dia menjadi sumber rujukan, maksudnya dari segi especially dari segi halal lah.
dan kaedah pengujian. Orang nak tahu pelanggan ke ataupun agensi-agensi luar yang orang kata diorang akan dah tanya method apa yang terkini, apa dah kami venture in, kita dah explore, okay. So kita akan bagikan perundingan ataupun khidmat nasihat ataupun konsultasi yang saintifik. Okay, kita nak bagi consultation ni tak ada lah orang kata just secara membabi buta. Kita masih berdasarkan kepada fakta dan juga kaedah yang kita telah validate lah. Okay, so untuk di bawah Pusat Scientific Analisis Halal ni, kami menjalankan analisis untuk menentukan status halal sesuatu produk makanan, minuman, kosmetik, especially lipstick, okay, cream, moisturizer yang kita pakai selalu tu, produk penjagaan kesihatan macam nak kurus apa semua kan, so dia akan hantar protein meal replacement kat sini, dan juga farmaceutical. Contoh farmaceutical ni adalah orang kata apa, kapsul. Kalau tuan-puan tengok kapsul ni ada dua jenis, ada lembut dan juga ada keras. Kalau yang lembut dia akan cair di tekak di sini. So barulah you punya ubat, kita punya ubat tu senang nak spray. Tapi kalau yang keras dia akan mencair di perut sebab kat perut kita ada asid hidroklorik. Okay. So orang kata apa, semua ciri-ciri ni amat penting lah kepada bahagian analisis halal supaya kita akan tengok metod ataupun kaedah yang sesuai untuk kita extract keluar orang kata bahan terlarang tu lah. Okey, selain pada tu kita juga buat analisis untuk produk berasaskan kulit dan bulu haiwan. Contohnya kasut. Okey, kasut daripada kulit lembu ke, kulit babi ke, okey. Bulu haiwan, contohnya berus. Berus yang kita cat rumah tu kan, nampak sama je kan, tapi yang ini kalau dari segi mata kasar tu agak susah untuk kita tengok. Jadi kita perlukan teknik mikroskopik nak tengok. So dia ada perbezaan dia lah. Okay. So barangan pengguna, kita juga menjalankan analisis untuk tentukan status halal tu kepada barang-barang pengguna yang lain lah. Okay, contohnya kalau orang kata beg tangan kan, kalau yang kulit original tu memang mahal. So agak susah nak dapat kan. So berapa banyak animal yang perlu kita bunuh untuk kita dapatkan kulit. So normally industri ni dia pandai. So dia akan buat kulit orang kata apa yang bercampur lah, kulit dan bercampur dengan bahan-bahan kimia yang lain. So dia tak adalah nampak sangat orang kata kulit 100%. Okay. So perkhidmatan yang kami jalankan dan kami tawarkan kebanyakannya kepada agensi penguatkuasa lah. Contohnya Kementerian Shipping, Kastang, Kementerian Kesihatan, okey. Dan selain pada itu kami juga menerima permintaan daripada sektor swasta. Sektor swasta ni selalunya adalah pemain-pemain industri lah. Especially macam 2-3 tahun sekarang ni kami tengah monitor untuk gelatin. Gelatin ni asas yang penting dan untuk yang dimasukkan dalam makanan, dalam kita punya kosmetik lah sebagainya lah kan. So alhamdulillah kami juga dapat support daripada bahagian orang kata sektor swasta lah untuk diorang bagi sampel dan kita buat analisis. Okey. Untuk pengetahuan semua analisis yang kami jalankan di Pusat Scientific Analisis Halal ni untuk kerajaan, pelanggan kerajaan adalah percuma. Okey, percuma. Tetapi untuk pelanggan swasta, bayaran akan dikenakan berdasarkan kepada analisis yang dipohon. Jadi kita punya praktis kat sini, pelanggan swasta dia perlu mengemailkan permintaan dia kepada halal@kimia.gov.my, nyatakan apa yang dia nak, analisis apa yang dia nak, kami jalankan, jenis sampel. So daripada situ kita akan berkomunikasi untuk membantu dia lah. Yang mana dengan cara ni juga kami mempercepatkan dan memudahkan pihak swasta untuk permohonan sijil halal. Okay, selalu ni mungkin proses sebelum ni dia perlu hantar ke JAKIM dulu ataupun Jabatan Agama yang berdekatan dengan dia, lepas tu baru nak hantar sampel kepada Jabatan Kimia untuk jalankan analisis dan keluarkan report. Tapi sekarang selepas kita ada orang kata apa perbincangan di antara Jabatan Agama, JAKIM dan juga pihak industri, kita cuba Jabatan Kimia cuba untuk memudahkan proses permohonan persijilan halal yang mana
Pihak industri dia boleh hantar dulu ke Jabatan Kimia sampel-sampel yang orang kata yang belum mendapat sedia halal dan mungkin dia nak buat QC, quality control dia boleh hantar ke Jabatan Kimia. Pembayaran charges akan dikenakan, so dia boleh lepas tu dia dapat report dan dia boleh pergi hantar ke Jabatan Agama yang berkaitan ataupun JAKIM untuk mempercepatkan lagi proses pensijilan halal. Okey, untuk pengetahuan semua, pensijilan halal ni dia penting sebab satu, selain daripada orang kata kebersihan, dan bagi pemain industri, bila kita ada je logo halal tu, dia memang dia punya profit tu tinggi lah. Orang kata orang lagi yakin lah, trust lah, macam tu. Okay. So dekat bahagian analisis halal ataupun pusat sihati halal, kami ada 4 analisis yang kami jalankan. Ada analisis alkohol. Alkohol ni bukan yang bir tu tau. Okay. Dekat bahagian pusat industri tarif custom, kami pun ada juga satu bahagian yang menjalankan analisis alkohol, yang itu memang solely dia buat untuk minuman beralkohol. Tapi di bahagian analisis halal, kita buat analisis pada makanan ataupun minuman yang been suspected, yang orang kata adalah alkohol kat situ. Okey, contohnya selalunya kita kalau beli makanan ni kat luar ataupun minuman kat luar, kita beli je. Tapi please bear in mind, kita kena set in kita punya pemikiran, please bacalah ramuan-ramuan kat situ dulu, ingredient apa yang dia letak. Okey. So jadi kalau bahagian analisis halal, untuk analisis alkohol ni kita akan tengok dalam makanan, kita akan tengok dalam minuman lah yang bukan beralkohol. Okey. Selain daripada itu, kami ada analisis molekular DNA lah. Okey, yang ini dia contohnya kita akan tengok untuk kes-kes yang orang kata apa, pencampuran daging lembu, daging kambing, burger. Okey, mungkin dia ni contoh je saya bagi. Dia menjual pada orang kata apa, tu daging lembu, tapi bila kita buat testing ada pencampuran daging kerbau ke, daging selain daging ayam ke, ada macam tu. Ni contoh. So kat situlah analisis molekular DNA akan memainkan peranan lah, nak tengok yang mana kat sini kalau dari segi teknikal dia, orang yang teknikal dia faham lah, maksudnya dia ada spesifik primer. Okey, tapi mungkin orang untuk umum lah, walaupun bahagian analisis halal memang kami punya major concern untuk analisis teknikal ataupun rutin ni, kami akan tengok kepada istilah khizi lah, DNA khizi ke, ada ciri-ciri khizi pada kulit. Okey, tetapi kami juga ada permintaan daripada agensi kerajaan dan swasta yang nak tengok ada lembu atau kerbau, sebab kita kena faham halal ni dia bukan untuk orang Muslim je, untuk orang Islam. Dia untuk semua. Dia adalah kebersihan. Khizi. Tapi ada certain religion macam orang India yang siapa yang praktis Buddhism, dia tak boleh makan lembu. Okay, that's kita bahagian analisis halal ni dia main peranan kat situlah, dia membantu. So kita ada 2 cabang, sama ada pergi ke untuk pengesanan khizi ataupun lembu ataupun kerbau. So orang kata halal ni very wide lah, dia tak ada lah menjurus kepada Islam. So dia untuk semua orang, dan kita kena clear our mind right now. Kita kena kata okay, untuk halal ni adalah kebersihan. Okay, kebersihan, dah bersih semua, kita confident lah nak makan. Selain daripada tu, okay, orang yang allergen, kat sini pun kita akan tengok lah, okay, kadang-kadang dia nak tengok betul ke ada dalam tepung ni ada corn setengah orang, dia tak boleh kan. So dia akan hantar kat kita lah. Okay, so selain daripada analisis molekular DNA ni, kami juga ada analisis bulu kulit. Yang mana yang macam saya cakap tadi lah, kalau kita pergi dekat kedai, kita nak beli barang-barangan kulit, certain macam orang kata apa, kedai-kedai yang besar lah, kita akan nampak bila you pergi kedai tu kan, dia akan balut dengan plastik kan. So kat situ bila dia balut plastik, why not kita kena ada satu perasaan tanya, ni daripada kulit lembu ke ataupun kulit khizi. Okay, so kita tanya kat situ. Tapi kalau dia balut, kalau dia tak balut, kita pun tak tahu. So yang tak balut ni normalinya dia akan hantar kat kita lah, dia nak tengok. Sebab daripada segi mata kasar kita tak nampak dotted tu.
So jadi nak guna nak tengok dotted orang kata lubang-lubang. Jangan faham 3 lubang ada 3 titik je tu dia babi, tak. Dia ada ciri-ciri dia yang tertentu. Jadi untuk guna nak tentukan ada ke tak orang kata apa titik 3 ke berapa titik ni, kita kena guna instrumen lah. Kalau kat sini dekat bahagian analisis kita ada FTIR lah. So dia akan orang kata akan tunjuk kat situ. Okey, lagi satu kita ada analisis bulu dan berus. Bulu berus. Berus, okey. Berus ni dia macam dia akan kalau daripada bulu kinzig tu dia akan bercabang tau. Jadi orang kata apa kat sini kita akan tengok dari segi teknik mikroskopik lah, kita kena guna mikroskop. So orang kata apa untuk semua kaedah-kaedah analisis ni kita memang menggunakan instrumen yang berteknologi tinggi lah. Orang kata tak nak tengok tu tak boleh dengan mata kasar. Dia kena hantar ke makmal bahagian analisis halal ni, dan insya-Allah kita akan cuba bantulah untuk identify dia tu daripada kulit lembu ke, kulit buaya ke. Kita boleh tengok, nak tengok makanan tu daripada DNA lembu, ada DNA lembu ke, DNA ayam ke, DNA kinzig. Okey. Okay, so kat sini saya nak share lah kenapa lah kinzig ni sangat orang suka dan kenapa pula tiba-tiba kita macam kami ada ni bahagian analisis halal. Okay, kinzig ni dia bagusnya, orang kata dalam satu body dia tu kan semua boleh diguna pakai. Semua boleh pakai. Contoh kulit dia, okay, bulu dia. Nampak bulu, kalau kita tengok kinzig ni dia macam tak ada bulu kan, tapi sebenarnya bulu dia kecil-kecil, orang kata pendek dan rapat-rapat. Okey, lepas tu dia punya kulit boleh guna. Tengok berapa bagusnya dia berapa bagusnya yang kinzig ni. So tulang dia kita boleh buat carbon aktif. Kita boleh orang kata pun nak buat ubat gigi, sebab kita kena faham dalam tulang ni dia ada kalsium. Okey. So macam organ dia punya placenta lah. So dia banyak macam kita boleh buat fermentation placenta kan. Ni contoh saya bagi contoh je. Contohnya kalau kita kan suka minum susu culture tu kan, Vitagen. Okey, semua benda-benda tu adalah perlu fermentation. Tapi saya tak katalah this brand ni ada ni ni contoh. Saya nak bagi tahu mungkin takut ada di luar kalangan sana nak tahu apa tu fermentasi lah. Kalau kita yang kerja kat makmal ni kita faham, mungkin ada industri yang faham, tapi mungkin kepada orang layman ni dia tak tahu, so kita nak bagi tahulah. So dia organ-organ daripada kinzig ni dia gunakan sebagai satu media untuk fermentate, untuk dia peram, orang kata peram. Lepas tu macam contoh organ dia yang empedu dia gunakan sebagai makanan tambahan. Pankreas dia bagus untuk insulin. So usus dia tu kan kita nampak usus tu panjang kan, digunakan sebagai sarung sausage. Okay, so kalau daging dia jangan cakap lah, kita boleh buat sausage, kita boleh buat ham lah, pasta lah, burger dan macam-macam lagi. Okey, dekat kinzig ni juga macam contoh lemak dia. Dia tak buang tau. Kita boleh buat susu, kita boleh buat kosmetik. Biasa dengan lard tak? Lard tu dia macam mentega tapi dia adalah daripada kinzig. Okey, digunakan untuk shortening. Okey, so contoh macam untuk darah dia. Nak buat vaksin, kita nak buat sausage, okey, kita nak buat media fermentation lah dan macam-macam. So dekat sini saya boleh tunjuk kenapa orang kata apa kinzig ni orang kata banyak digunakan di dalam orang kata barangan ataupun bahan makanan seharian kita. Tapi itulah sebabnya penting ada analisis-analisis yang ditawarkan di Jabatan Kimia untuk kesan tengok ada ke tak. Okey, kinzig kat situ, kehadiran elemen-elemen kinzig kat situ sama daripada beg tangan ke kan, dalam makanan kita ke, dalam lipstick kita ke, moisturizer kita. Okey. So, dekat Jabatan Kimia ni, di bawah bahagian analisis halal, macam saya cakap tadi, kita ada analisis molekular DNA, kita ada alkohol, ada berus dan kulit dan bulu. Okey, saya bagi contoh-contoh lah. Kalau lah untuk DNA dia akan keluar amplification plot macam ni. Yang ni kita gunakan teknik real time PCR. Kalau dulu semua orang tak tahu real time PCR ni,
Sejak COVID ni orang tahu, orang panggil RT-PCR, tapi kita dah guna lama dah. Tapi untuk pengesanan haiwan-haiwan domestik, lepas adanya COVID itulah baru booming sikit real time PCR ni. So kalau ada kehadiran DNA khinzir di situ, dia akan tunjuklah amplification. Contohnya yang warna purple ni lah. Tapi dalam kami menjalankan analisis rutin, kita tak membabi buta macam tu. Setiap sampel kita akan duplicate, kita akan ada quality control, contohnya blank ataupun orang kata air yang kita masukkan. Kita ada QC-QC kita yang tertentu yang mana kita nak ensure that kita punya analisis itu betul dan tidak ada contamination. Itu yang kami praktis di Jabatan Kimia di bawah Pusat Analisis Halal ni, yang tu yang kami praktiskan. Orang kata kena ada QC, duplicate, QC kena ada 2. So setiap kita ada PCR, real time apa semua tu semua ada QC dia sendiri. Sebabnya kami kena follow ISO 17025 dan nak mengeluarkan result yang positif ataupun negatif bukan senang. Kami akan buat double confirmation. Ini dari segi analisis molekular. Kalau analisis alkohol, dia akan keluar macam ni lah, pik-pik macam ni. Kalau orang yang bahagian kimia dia faham lah, aseton lah apa semua. So masih ada internal standard yang kita masukkan. Yang ketiga adalah yang saya kata tadi untuk kulit bulu kan. Nampak ni, contohnya ni kulit khinzir. Dia ni polyethylene kan. So 3 titik yang tidak tersusun, tembus ke belakang dan slanting. Untuk analisis bulu ni, bulu ni dia macam orang kata based on kepada pemerhatian kita. Pemerhatian kita tengok. Mungkin saya tengok cara lain, tuan-puan tengok cara lain. So kita kena tengok betul-betul. Dan dia berdasarkan kepada pendapat. Dan kita tak boleh kata pendapat saya salah, pendapat tuan salah. Tak. So tapi dalam kita nak mengeluarkan pendapat ni, kami ada rujukan-rujukan yang perlu kami ikuti. Sebab tu kata kena ada sampel QC kat situ. Yang keempat adalah analisis bulu berus. Kalau kat sini nampak tak kat sini, kalau kat slide presentation saya ni ada yang macam bercabang 2. So yang tu kemungkinannya adalah orang kata ni pun sama, berdasarkan kepada physical examination kita boleh kata orang kata bulu berus ni daripada babi, tapi kita kena buat further investigation. Sebab ni berdasarkan mata, mungkin sebab kalau tuan-puan pergi kedai kan beli berus, entah-entah kalau memang berus yang orang kata polyester tu dah memang bercabang 2. So orang kata jangan buat assumption asal cabang 2 je ada khinzir, tak. Kena buat analisis dulu. Ni kita kena masuk makmal. So semua orang kata apa keputusan yang kita peroleh, kita akan keluarkan satu laporan makmal. Laporan makmal hantar dan juga orang kata syarikat-syarikat swasta. Maksudnya syarikat swasta kita akan standardizekan lah. Tapi untuk agensi kerajaan dia berbeza. So jadi kat sini contohlah saya tunjuk, kita ada nombor makmal. Setiap sampel yang dia hantar ke Jabatan Kimia ni dekat perusahaan analisis bahagian analisis halal ni, kami memang bagi nombor makmal. Kenapa? Sebab kita ni nak tengok traceability, senang nanti orang tanya nombor makmal. Klien hantar, saya hantar sampel ni, so kita dah ada rekod, nombor makmal dia apa, tarikh dan ni laporan analisis. Jadi kami juga memasukkan elemen-elemen penting, apa contoh bungkusan plastik, sampel nama apa, bertanda apa, dibawa daripada jabatan mana, syarikat mana, dibawa oleh siapa, dan kami juga masukkan nombor kad pengenalan ataupun kad kuasa. Kad kuasa ni hanya, kad kuasa hanyalah untuk jabatan kerajaan yang buat orang kata apa, enforcement lah. Dan kita masukkan juga pada pukul berapa dia hantar. Tengok betapa detailnya kami membuat laporan supaya menyenangkan pelanggan-pelanggan kami. So parameter kat sini kita ikutlah macam kalau dekat lab DNA dia akan tulis DNA khinzir dikesan ke tidak. Kalau lab orang kata nak tengok alkohol dikesan ke tidak. Alhamdulillah bahagian analisis halal ni
dia telah mendapat beberapa pengiktirafan. Okey, contohnya dia dah bahagian analisis halal ni dia menjadi pengurusi untuk working group biologi dan kimia, yang mana working group ni kami sebagai ahli untuk menyediakan Malaysian Standard, iaitu pergi ke Jabatan Standard Malaysia. Boleh tengok kat situ Malaysian Standard yang disediakan oleh ahli-ahli lain, yang mana antaranya adalah Jabatan Kimia Malaysia. Kita memberi idea, pendapat, solution nak membantu nak keluarkan satu standard lah. Okay. Kami juga adalah WG working group untuk pembangunan standard Malaysian Standard, yang mana kita ada masuk satu kaedah teknik DNA, kaedah etanol, kaedah bulu dan kulit. Okay. Selain daripada itu, bahagian analisis halal juga adalah pembekal ujian kecekapan PT. Okay. Kami ada di bawah bahagian orang kata PITOS, yang mana ada FODNA. Kita nanti tuan-puan boleh masuk ke web kimia, masuk cari PITOS, PTOS. Kat situ ada, boleh kalau nak tengoklah, ambil ujian kecekapan PT untuk DNA ke alkohol ke, pergi FODNA dan sebagainya lah. Okey. Kami juga pembekal ujian untuk perbandingan antara makmal untuk analisis molekular, bulu, kulit dan etanol. Ini kita panggil sebagai inter-laboratory comparison. Okey, dia berbeza dengan PT. PT ni memang ada satu bahagian yang handle. Kami ni adalah sebagai subcontractor, kita jalankan analisis untuk tentukan confirmatory, stability dia dan sebagainya lah. Kalau ILC ni, yang ini kenapa kita buat? Kita buat adalah di bawah tiket Jabatan Standard, yang mana kita akan hantar sampel kepada makmal-makmal yang berkaitan dan kita akan kumpulkan result. Dan kita akan cari konsensus kat situ, metod yang sesuai, barulah kita boleh masukkan di dalam orang kata apa, draft standard tu, dan kita submit ke Jabatan Standard Malaysia untuk dia jadikan draft standard, kemudian menjadi Malaysian Standard. So the process is lama lah. Jadi kami antara salah seorang pembekal untuk ILC. Okay, selain daripada itu, alhamdulillah pegawai kimia ni di bawah bahagian analisis halal telah dipilih untuk menjadi wakil di peringkat antarabangsa SMIC, di bawah SMIC, The Standard and Metrology Institute for Islamic Country. Okey, di dalam bidang molekular, etanol, kulit dan bulu, yang mana pegawai kimia di bawah bahagian analisis halal dijemput untuk menjadi wakil Malaysia di dalam SMIC organisation ni untuk dia bagi pendapat sama juga. Dia sama role dengan, orang kata apa, cara kerja dia sama dengan Jabatan Standard Malaysia, mana kita buat juga draft, tapi lebih kepada peringkat antarabangsa untuk supaya orang kata apa, standard orang kata regulation standard yang kita sediakan tu di bawah SMIC ni boleh digunakan oleh semua negara-negara Islam ada OIC. So peranan orang kata pegawai dan bahagian analisis halal ni orang kata besar lah. Dan kami juga menjadi pakar rujukan untuk analisis halal, sama ada dalam bidang molekular ataupun dalam bidang kimia, untuk kita selesaikan isu-isu yang berkaitan halal. Okey. Dan untuk pengetahuan umum juga, laporan kimia ni kita bukan setakat bagi je tau laporan kimia dan selesai dah masalah, tak. Laporan kimia kalau daripada kepada agensi kerajaan, kebanyakannya kalau ada perlu untuk kita proceed kepada mahkamah proceeding, kita akan proceed lah. Tapi itu bukan tugas orang Jabatan Kimia dah. Itu tugas orang kata apa, agensi penguatkuasa dan juga mahkamah lah. Okey. Kalau untuk swasta, kita tolong mempercepatkan proses pensijilan halal lah. So dia tak adalah orang kata apa macam dulu, macam bola kena tendang kejap sana kejap sini. So kita sediakan shortcut untuk dia. Okey. So ini antara, so sekarang saya nak share lah kes yang orang kata bahagian analisis halal ni handle lah. Contohnya dekat Kementerian KPDNCP kan, pernah dengar kan katil daging. Katil daging tu yang mana isu besar jugalah. So kami kalau kat sini kata kat sini kami terlibat sama, yang mana kami pergi ke site kat Johor untuk membuat sampling dan juga mengambil sampel dan menganalisis di makmal lah. Okey. Dan lagi satu, ni pun kes-kes yang orang kata apa,
highlighted jugalah, contohnya Cadbury, pernah dengar kan. So Kimia one part of the, orang kata salah satu agensi, orang kata jabatan yang membantulah dalam menyelesaikan masalah ni. Okay. Dan daripada HP Sauce dan Tabasco Heinz, okay, dan juga White Rabbit, yang ni dulu-dulu kita makan tapi sekarang ni dah tak payah dah lah ya. Okay. So ini antara kes-kes orang kata highlighted lah, yang kata capture, orang kata yang menarik perhatian yang sangat-sangat, yang orang kata Jabatan Kimia involve lah, especially bahagian analisis. Tapi kami juga ada kes-kes lain lah. Okay. So ini antaranya daging-daging ni, okay, dia tipu, dia kata ni ada daging lembu lah apa semua, tapi bukan, tapi jual harga yang mahal daging kambing, tapi bukan. Okay, so saya habis presentation saya hari ini. Terima kasih.